Kita akan berpodcast di dalam podcast Cuba Komen di dalam satu segmen yang kita berikan nama sebagai Berani Naik. Datuk berani? Berani. Kita bersama Datuk Nik Nazri Nik Zawawi dan akan ada banyak persoalan yang akan kita kupaskan untuk masyarakat, khususnya kepada Dun Liawan. Saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita di dalam podcast Cuba Komen di dalam satu segmen Berani Naik. Kita membawakan satu calon muda, boleh dikatakan muda, calon UMNO muka baru, salah seorang yang masuk di dalam statistik muka baru di dalam pencalonan Barisan Nasional dan UMNO pada kali ini, yaitu Datuk Nik Nazri Nik Zawawi. Apa kabar Datuk? Okey, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sebab sempat datang ke Liawan ni. Yes. Terima kasih. Liawan ni tempat yang suasananya agak hidup sebetulnya, walaupun agak di luar sedikit bandar. Alright, Datuk. Pertama sekali, mungkin Datuk adalah satu orang sosok baru Okey. di dalam pencalonan ataupun nama calon-calon yang ada di sekitar Liawan ini, Betul. dan juga Barisan Nasional dan UMNO. Secara umumnya Datuk, kenapa Datuk melihat bahawa wadah perjuangan itu haruslah UMNO? Dalam keadaan UMNO di Sabah ini sudah kucar-kacir sebelumnya, kemudian dibentuk semula. Kenapa UMNO? Okey, terima kasih Saudara Said. Ya. Okey, Said. Sebenarnya saya bermula berpolitik ini, saya bermula juga daripada UMNO. Oh, okey. Okey. So, masa itu kita memerintah. Alright. Saya bermula daripada EJK Pemuda. Okay? Yang dilantik. Oh, okey. Okey, yang dilantik. Okey, selepas dilantik ini, selepas tu saya mencuba nasib bertanding di EJK Pemuda pula dan menang. Dan selepas itu saya bertanding pula Ketua Pemuda. Menang. Oi. Sebenarnya saya ni keluaran pemuda lah ni. Oh, bukanlah calon muka baru betul lah dalam UMNO. Datuk Nik Nazri adalah salah seorang daripada kilang pemuda. Pendekar-pendekar pemuda. Okay. So, bila saya nampak masa tu daripada pemuda, saya nampak parti inilah yang sebenarnya yang boleh berhikmat, membagi hikmat yang terbaik untuk rakyat. Sebab kalau kita tengok hikmat ni tidak boleh berjauh dengan UMNO ni, BM, perkhidmatan ni. Betul. Jadi bila kita nampak, walaupun macam tadi saudara saya bagi tahu, selam ada kejatuhannya, kita nampak macam mana. Dan bila saya nilai balik, yang merosakkan parti ini sebenarnya sudah keluar dari parti ini. Sudah keluar. Jadi kita lah yang muka-muka baru ini kena membina kekuatan. Memberi kepercayaan balik kepada rakyat bahawa wadah perjuangan parti ini bukan salah pada parti. Yang salah itu adalah pemimpin. Jadi pemimpin yang merosakkan parti ini sebenarnya sudah pindah kepada parti lain. So, kenapa tidak kita orang-orang baru ni, orang-orang muda ni memperjuangkan balik parti ini? Alright. Gitulah. Dia jawapan yang sebelum ini saya ada beberapa podcast dan ada jawapan yang diplomatik, tapi ini jawapan yang agak senang difahami. Senang difahami dan secara terus. Orang yang merosakkan UMNO sudah keluar. UMNO ada peluang yang lebih baik ke hadapan dengan calon-calon muka-muka baru, calon-calon yang lebih capable lah sebetulnya. Sebelum kita masuk kepada soalan-soalan tentang masyarakat dan sebagainya, Datuk, kalau boleh Datuk terangkan sedikit, ceritakanlah sedikit diri saya tentang diri Datuk. Sebabnya secara umumnya masyarakat apabila melihat ada gelaran Nik di hadapan, ini best. Orang akan menganggap bahwa orang Semenanjung. Orang Semenanjung ataupun orang Kelantan.
kenapa ada di Kaningau? Jadi itu menjadi polemik kecil lah. Betul. Mungkin orang di luar tidak tahu, tapi saya ingat orang Kaningau mungkin sudah paham soal itu. Tapi mungkin Dato' boleh ceritakan. Oke. Sebenarnya Zaid, isu ini keluar masa saya bertanding Ketua Pemuda. Oke. Bukan baru. Bukan baru isu ini. Bila orang nampak nama saya ada Nick. Jadi inilah isu yang masa saya bertanding Ketua Pemuda, inilah isu yang dipermainkan. So, masa saya bertanding, saya perlu menjelaskan diri saya siapa, bapak saya siapa, mama saya siapa. Tetapi bila saya bertanding Ketua Bahagian, perkara ini tidak pun disentuh lagi. Sebab orang dah kenal. Orang sudah kenal, saya ini siapa? Oh, oke. Oke. Kenapa nama saya Denik? Memang betul, bapak saya berasal daripada Kelantan. Oke. Dan sudah datang ke Keningau pada tahun 71. Oh, lama. Datang sebagai guru di Keningau dan berkawin dengan mak saya orang Keningau. Oh, oke. Dan lahirlah saya. Dan membesarlah saya di Keningau. Bersekolahlah saya di Keningau. Cari makan di Keningau. Dan kenapa saya boleh dianggap kalau orang luar? Sedangkan saya yakin saudara Said sendiri pun ada kawin dengan orang Semenanjung. Betul. Kalau bapak saya mungkin daripada orang Negro dan Mat Saleh mungkin boleh dipertikaikan. Kan? Tetapi bapak saya juga adalah warga negara Malaysia. Ya, betul. Dan saya ini kalau saya selalu bagi tahu orang, tembuni saya pun tanam di Keningau. Kalau orang Sabah, kalau kita bilang tembuni itu di Keningau, cukup Keningau lah. Cukup Keningau lah kan. Mana itu bukan satu benda yang boleh dipolemik atau diisukan lah. Hanya pada nama. Tapi jiwanya jiwa Sabahan. Mungkin di dalam segmen awal itu kita lebih bercerita kepada masalah-masalah setempat. Kemudian kita akan masuk ke masalah politik lah sedikit. So, masalah politik ini pun ramai masyarakat suka mendengar. Dia punya argumen politik. Betul. Tapi dalam masalah masyarakat dulu tuh, menjadi polemik masyarakat Sabah pada hari ini, yaitu adalah masalah elektrik dan air. Dan sekarang ini pada 6.30 petang, 6.30 petang pada 14 hari bulan ini, rumah saya di KK pun tuh mati elektrik. Dan ini menjadi masalah yang besar sebetulnya untuk Sabah dan berlarutan. Kalau daripada Datuk sendiri dan Barisan Nasional, apa tindakan atau harapan yang boleh diberikan kepada rakyat tentang isu ini? Kalau macam saudara Said bagi tahu, masalah kita lebih, kalau kita nampak masalah 3 serangkai lah. Inilah yang selalu yang dorang akan main. Dan begitu juga Said di Liawan nih. Itu juga isu utama dia. Kan, kalau kita nampak. Jadi permasalahan ini memang kita tidak boleh selesaikan dalam sekelip mata. Betul. Tetapi kita perlu ada perancangan. Dan saya yakin di pihak kerajaan Barisan Nasional ataupun di pihak Barisan Nasional mempunyai sudah mempunyai rancangan atau plan untuk kita menyelesaikan masalah 3 serangkai ini. Kalau kita nampak mesti ada saya pun dengar BN sudah memerintah sudah lama, tapi kenapa masalah ini berlanjutan? Betul. Sebenarnya masalah ini memang tidak akan pandai habis. Cuma kita kena cari jalan macam mana untuk mengurangkan permasalahan ini. Cuma yang kita tahu masalah listrik apa semua ini, di mana sekarang ini kita kena faham satu, permasalahan ini juga disebabkan kita tidak boleh menampung penggunaan elektrik semasa. So kena ada plan, ada perancangan untuk kita macam mana untuk kita mempunyai tenaga yang cukup. Sebab kita faham Sabah sekarang ni kita mempunyai sumber pendapatan negeri yang kaya, macam mana ramai pelabur mau masuk. Tetapi bila pelabur mau masuk ni bila pelabur tengok masalah 3 serangkai ini pun belum settle, air pun tiada, elektrik pun tidak cukup, macam mana dia mau buka kilang yang lebih besar di sini. Jadi saya rasa itu kita sudah masukkanlah dalam perancangan macam mana yang perlu kita dia lebih, kalau saya tengok ni dia lebih kepada pengurusan lah.
Iya. pengurusan dan perancangan lah yang betul. Sebenarnya bila kita bertukar-tukar kerajaan nih, inilah juga yang membantutkan kita punya perancangan. Nah, sebenarnya dulu masa Barisan Nasional ini mempunyai perancangan yang panjang. Tetapi kita sudah tukar berapa kali kerajaan. Bila tukar, lain lagi perancangan. Tukar lagi kerajaan lain lagi perancangan. So sebenarnya inilah yang menyebabkan terbantutnya kita punya pembangunan, perancangan kita. Jadi saya selalu bagi tahu, cukuplah kita ni sudah merasa. Kita sudah merasa semua parti yang kebanyakan bertanding ini semua yang sudah pernah memerintah. Betul. Jadi minta rakyatlah yang menilai dalam banyak-banyak parti yang memerintah ini, mana parti yang paling banyak berjasa kepada rakyat. Betul. Sebab macam tadi saya bagi tahu, kita Barisan Nasional ini tidak boleh terpisah dengan perkhidmatan dia ni, kebajikan dia ni. Itu saya akui toh. Nah, sebab itu kita kembalikanlah. Saya selalu cakap, kalau kamu salahkan parti ini apa salah dia? Yang memimpin ni adalah yang pemimpin ni, yang memimpin. Cara macam mana dia memimpin. Iya betul. Jangan salahkan parti. Dan orang-orang parti yang Datuk sebutkan tadi itu semua sudah keluar. Sudah keluar. Jadi ini adalah satu harapan baru untuk masyarakat Sabah mungkin secara umumnya. Dan di Liawan juga bahwa kita bersedia. Bersedia memberi perkhidmatan yang terbaik. Sebab itu dalam tagline saya pada kali ini, saya bilang cukup sudah untuk kita cari yang berhormat. Kita kena cari yang berkhidmat. Jadi maksudnya secara umum Datuk bersedia untuk berkhidmat untuk Liawan. InsyaAllah kita masuk ini bermakna kita sudah bersedia. Membagi perkhidmatan yang terbaik. Dan juga tuh salah satu daripada masalah ataupun polemik masyarakat lah yang tak berkesudahan adalah soal, ini sebenarnya kecemburuan lah tuh. Dia soal Pen Borneo. Pen Borneo Highway. Orang selalu membandingkan antara Sarawak dan juga orang membandingkan antara Sabah dan Sarawak. Kalau kita nampak sudah mau hampir siap. Tapi di Sabah masih begitu-begitu juga. Kadang-kadang saya balik KL, datang balik Sabah, masih ini juga. Jadi itu. Ini macam saya cakap tadi, ini bila berlakunya apa masalah kita punya Pen Borneo ni lambat. Sebab salah satunya, macam tadi saya bagi tahu, bila bertukar kerajaan, berlakulah masalah macam bagaimana untuk kita mempercepatkan masalah jalan Pen Borneo ni. Sebab masing-masing bila memerintah ni masing-masing ada kepala masing-masing. Kan? Betul. Mungkin dia bagi tahu, di dulu cara kamu salah, yang dilantik ini salah. Zaman saya ni saya mau lantik yang baru. So dia perlu proses yang panjang. Betul. Proses untuk pertukaran kontraktor, untuk buat lagi pertukaran. Sedangkan ialah mungkin dalaman, dalam dalaman, pengurusan semua. Jadi ini juga sebenarnya faktor kenapa lambat ini kita punya jalan Pen Borneo ni untuk siap. Sebab kita tengok bila Sarawak, saya sukalah bila saya sentuh pasal Sarawak ni, kita tahu juga isu-isu sekarang ini. Bila dong bagi tahu, kita mesti mau macam Sarawak. Ya. Kan? Betul, Syed. Sebab dia cemburu masyarakat. Kita mau macam Sarawak. Itu yang bagi tahu. Kalau saya tanya saya mau kita jadi macam Sarawak. Tetapi Sarawak ini lain, Syed. Pasal maksud saya lain. Kita kuat dulu. Kita bersatu dulu. Selepas kita bersatu, kita bagi satu orang untuk lead. Dan belakang ini support. Bagi kepercayaan pada satu orang untuk mengetuai. Masalah kita, Syed, di Sabah ini, minta maaf saya cakap, parti Kadazan Dusun Murut pun pecah 8, pecah 9. Dan untuk rekod, pada pilihan raya negeri yang ke-16, kita mempunyai pertandingan yang paling banyak sebanyak 14 penjuru. Betul. Jadi macam mana kita mau kuat, Syed, bila dalam kita sendiri pun berpecah. Betul. Bila marah satu parti, buka satu parti, jadi presiden. Marah satu parti, merajuk, buka satu parti, jadi presiden. Sekarang kita di Sabah ni, antara parti yang
terbanyak. Iya, betul. 32 parti yang berdaftar. Oh iya, betul. Macam mana kita mau bersatu, Said? Kalau mau kita bersatu, mau kuat, kita kena bersatu. Alright. Bersatu dulu, kita bagi betul-betul keyakinan Solid. siapa mau lead solid, baru kita bagi satu kepercayaan kepada siapa yang mau lead, siapa yang mau mengetahui. Jangan berlaku perpecahan antara kita dulu. Ini bila sampai masa mau mengundi, keluarlah cerita MA63, keluarlah Sabah for Sabahan. Saya harap, tapi saya percayalah, kali ini rakyat Sabah tahu menilai. Kan? Rakyat Sabah tahu siapalah yang terbaik. Sebab itu saya bagi tahu, masa ini kita tidak mampu menahan untuk memaksa rakyat. Biar rakyat tuh tahu menilai mana yang terbaik untuk Dora. Bila kita salah pangkah, kita akan rugi lagi 5 tahun. Rugi lagi 5 tahun. Oke, Dato, soalan terakhir. Oke. Ini ada soalan yang sedikit belum penamaan calon, tapi banyak parti yang sudah ataupun telah mengumumkan calon-calon mereka. Dan salah satu daripadanya adalah daripada parti JRS, Dato Anwar Ayub. Oke. Saya ada pertalian sedikit, Dato. Oke. Bagaimana Dato melihat pertembungan yang saya ingat agak boleh dikatakan agak berat sebetulnya. Tapi macam mana Dato menilai dari segi politik? Bagi saya, dia macam ni, dia kita kena tengok daripada berbagai sudut. Dalam kita berpolitik ini, kita kena jangan campur aduk dengan persaudaraan. Alright, setuju. Oke, betul. Sebab kita masa ini untuk mencari pemimpin. Oke. Jadi saya selalu bagi tahu, silaturahim kita jangan putus. Alright. Itu dosa. Itu dosa kita. Dosa. Kita putus silaturahim adalah satu dosa. Tetapi saya bagi tahu, kita kena cari pemimpin. Betul. Dan saya selalu bagi tahu persaudaraan, jangan putus silaturahim. Saudara tetap saudara, tetapi perjuangan masing-masing. Saya macam tu saja. Jadi walaupun ini cuma ya perbezaan di dalam pendapat politik lah. Dia macam mana pun tetap saya punya saudara, tetapi dalam perjuangan parti, kita juga mempunyai tanggung jawab dengan parti. Saya mesti membagi kepercayaan bagaimana ahli-ahli parti saya tengok. Adakah saya ini setia pada parti? Begitu juga rakyat menilai. Adakah saya ini boleh bekerja di atas kaki sendiri? Sebab itu saya bagi tahu, saya tetap dengan pendirian saya tetap macam mana, tadi macam saya bagi tahu, persaudaraan. Macam mana silaturahim, kita jangan putus. Tetapi soal perjuangan, kita teruskan. Soal politik. Sebab Keningau ni bukan asing juga. Kalau kita nampak, Parlimen Tamunan dulu. Adik-beradik. Ya, betul. Adik-beradik. Oke? Adik-beradik bertemu. Macam saya di Kukusan sekarang bahkan. Haja Cahaya. Bertemu dengan JRS atau Warisan kalau saya belum habis baca. Pun juga adalah adik-beradik. Kalau saya tidak Pitas juga. Pitas atau sebelah Kudat lah, macam adik-beradik. Jadi itu bukanlah soal besar sebetulnya. Tidak masalah tu. Sebab kita ini membawa perjuangan parti. Ya, betul. Kita bukan membawa perjuangan individu atau kita pandang persaudaraan. Sebab itu saya bagi tahu, jangan gaduh. Kita terima gaduh. Jangan cari hal. Jangan cari hal. Jangan cari hal. Jangan. Dia punya tagline. Jangan cari hal. So, kita kena tenang, perjuangan parti, kita kena bawa kepercayaan parti bagi sama kita. So, kita kena ada pendirian. Bagaimana kita saya lagi sebagai ketua bahagian, saya kena bagi tahu bahwa saya juga ada pendirian, saya juga ada perjuangan saya sendiri. Itu yang penting. Alright, Dato, terima kasih kerana sudah meluangkan waktu. Walaupun ini sudah lebih daripada waktu kerja. Kita dalam berpolitik ini mana ada masa. Bukan office hour. Cuma Dato, sebelum kita akhiri, saya ada satu rapid fire question untuk Dato. Rapid fire question ni, saya bagi 2 pilihan, Dato pilih salah satunya. Alright. Soalan yang pertama, Dato. Malaysian pop atau English pop?
Malaysia. Wah, Malaysian pop ya. Malaysia. Oke, Kita alright. kena menghargai, mencintai negara kita. Ada tuh soalan kedua. Dalam konteks pembangunan, Oke. Tun Mahathir atau Datuk Seri Najib? Dah, mesti bosku. Oh, yang ini saya kena minta alasan dong. Ini mesti Alasan. bosku. Apa alasannya? Oke. Kalau bosku kita nampak Mhm. masa zaman Datuk Seri Najib lah, Alright. kita nampak banyak pembangunan yang Datuk Seri bawa ke Sabah. Oke? Sebenarnya. Ya, Sebenarnya. Betul, betul. Ya, betul. Kita turun di lapangan, rakyat merindukan zaman BN. Ya, betul. Merindukan zaman BN, zaman sebila, zaman bosku. Iya, betul. Jangan saya lupa, Ben Borneo pun ilham daripada Karena bosku. Iya, betul, betul lah itu. Tidak boleh dinafikan. Brim, Mhm. zaman bosku. Betul. Saya selalu cakap, itulah macam mana pejuang kita bagi tahu tadi, Barisan Nasional ini tidak lari daripada membagi kebajikan, itu tidak lari Mhm. daripada Barisan Nasional. Brim saya bagi tahu. Bila saya turun saya bagi tahu, siapa yang hadir pada malam ini yang tidak dapat Brim? Hampir semua itu. Hampir semua dapat. Iya. Wah, sebab kita percaya dengan fitnah, kita percaya dengan cerita tidak betul. Akhirnya Brim pun hilang. Mau ubah saya bagi tahu, mau ubah. Ini ada dua. Oh, Kita lupa. iya. Ubah ini adakah kita ubah makin baik atau ubah makin buruk? Kemungkinannya itu. Yang kita dapat rupanya makin buruk. Oke, kita sudah sampai di kediaman Datuk. Oke. Dan kita akan akhiri podcast kita di Coba Komen pada hari ini. Terima kasih Datuk atas peluang dan waktunya. Semoga Datuk berjaya di dalam pencalonan untuk Liawan pada kali ini. Semoga Barisan Nasional juga dapat memerintah untuk 5 tahun ke depan. Oke, makasih Said. Saya mendoakanlah semoga perjalanan dalam proses kita berkempen ini berjalan dengan baik lah. Kan? Berjalan dengan baik, sebab ini hanyalah pemilihan untuk kita mencari berpolitik lah. Oke, tetapi kita tahu kalau yang bertanding tuh semuanya kawan-kawan. Oke, yang kenalan kita. Ya, kenalan kita. Terutamanya Sabah nih. Sabah nih. Kalau saya tengok dari sudut Liawan nih, yang bertanding itu kawan, yang ini kawan. Jadi saya anggap itu adalah seperti perlawanan persahabatan. Kalah menang itu adat. Dia tidak perlu ada permusuhan atau ya? Tidak perlu. Dan saya tengok cukuplah kempen-kempen cara memburuk-burukkan satu calon, ini calon cukuplah. Kan? Sampai mau menang nih sampai ambil individu punya apa secara pribadi. Ini sudah zaman yang lalu lah. Saya lebih suka kalau saya berkempen ini saya bawa apa misi dan visi saya. Itu saya rasa lebih baik. Apa perjuangan kita ke depan. Kalau kita cerita pasal buruk orang nih, kita ke belakang. Bukan ke depan. Jadi baik kita cerita misi, visi kita, apa kita mau buat. Sekiranya rakyat memberi kepercayaan untuk kita memimpin Liawan. Alright, oke. Terima kasih Datuk. Tahniah dan selamat berjuang di PRN 17 yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih.